Polis sahkan mayat wanita yang ditemui rentung adalah Kenny Ong Le Kian. Kerajaan kaji naikkan elang khas pakar perubatan. Turut dipaparkan malam ini, 26 daripada 118 syarikat berjaya dikeluarkan daripada senarai nota amalan PN4. Putrajaya jadi lokasi sambutan kemerdekaan ke-46. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan DNA mengesahkan wanita yang ditemui rentung di Jalan Kelang Lama, Selangor adalah Kenny Ong Le Kian, 29 tahun, yang dilaporkan diculik pada 13 Jun lalu. Polis Selangor yang membuat pengesahan itu juga sedang menyiasat sama ada suspek berusia 27 tahun yang ditahan minggu lalu terbabit dalam beberapa lagi kes rogol di sekitar Lembah Kelang. Butiran lanjut bersama wartawan In Bung Seng. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner 2 Abu Bakar Mustafa membuat pengesahan itu pada sidang media siang tadi. Katanya, laporan DNA yang ditunggu-tunggu itu diperolehi daripada Jabatan Kimia Sabtu lalu. Kita punya DNA investigations mengesahkan bahawa mayat itu sebagai Kenny Ong Le Kian. Kita juga dapat pengesahan melalui odontologist punya report, on the dental punya records yang menyokong ke arah pengesahan ini. Polis yakin perlakuan jenayah itu dilakukan oleh suspek berusia 27 tahun yang ditahan polis minggu lalu. Bagaimanapun, siasatan masih diteruskan untuk mengumpul bukti yang secukupnya sebelum tindakan mahkamah diambil. Mengenai motif kejadian, Abu Bakar bagaimanapun enggan mendedahkannya buat masa ini, sambil menjelaskan satu kesimpulan menyeluruh akan dibuat selepas siasatan selesai dijalankan. Keluarga mangsa juga telah dimaklumkan mengenai perkembangan terbaru ini. Sepasukan pakar forensik yang menjalankan siasatan di tempat kejadian semalam katanya turut menemui sejumlah bukti yang berguna untuk siasatan. Ini termasuk penemuan anting-anting, cebisan pakaian dan tumpukan darah di tempat kejadian yang dipercayai milik Ong. Dalam kejadian 13 Jun lalu, Ong, seorang penganalisa teknologi maklumat, dilaporkan dicolek di sebuah tempat letak kereta di Bangsa. Beberapa hari kemudian, polis menemui mayat seorang wanita yang rentung di Jalan Kelang Lama yang dikaitkan sebagai mayat Ong. Siasatan polis turut menjurus sama ada terdapat wanita lain yang turut menjadi mangsa rogol kepada suspek berkenaan. Justru mana-mana wanita yang pernah menjadi mangsa rogol, sama ada di dalam kenderaan mahupun di tempat letak kereta, diminta tampil membantu siasatan. In Bung Seng, TV3. Insiden yang menimpa Kenny Ong menimbulkan tanda tanya mengenai tahap keselamatan di tempat meletak kereta. Pelbagai pihak meminta supaya pengeluaran lesen kepada pengusaha tempat letak kereta dikaji semula. Langkah itu bagi memastikan pengusaha tempat letak kenderaan tidak bersikap lepas tangan dengan mensyaratkan pengguna menanggung segala risiko apabila meletakkan kenderaan di situ. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, menggesa kerajaan mewajibkan pengusaha tempat letak kenderaan menanggung risiko jika sesuatu berlaku di kawasan mereka membabitkan aspek keselamatan dan kerugian. Tindakan itu perlu bagi memastikan pengusaha tempat meletak kenderaan tidak mengambil mudah isu keselamatan pengguna. Pemantauan dan penguasaan perlu dijalankan dari semasa ke semasa. Tak perlu kita menunggu apabila berlaku tragedi kita baru kelang kabut dan mengulangi apa yang 3-4 tahun dulu. Apabila berlaku kematian, kita juga membuat saranan yang sama, membuat pengakuan yang sama, tanpa langsung tak dilaksanakan. Apabila berulang tragedi yang sama, baru kelang kabut. Yayasan Pencegahan Jenayah yang bersetuju dengan cadangan FOMCA berkata arahan kerajaan mewajibkan kamera litar tertutup CCTV untuk semua tempat letak kereta adalah wajar.
memang tempat letak ini kereta ialah tempat yang dikunjungi oleh orang ramai, dikunjungi oleh para pengguna, dan adalah menjadi tanggungjawablah pihak pengurusan tempat letak kereta itu memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan yang mencukupi diambil untuk memastikan bahawa ini kejadian jenayah ini tidak berlaku. Tinjauan TV3 di sekitar Lembah Kelang mendapati tidak ramai pengawal keselamatan ditugaskan di tempat letak kereta berkenaan. Di sebuah tempat di Ibu Negara misalnya, walaupun keadaan tempat letak kereta terang, ia masih sunyi. Dan ketika tempat-tempat ini agak kosong, ia boleh mendatangkan bahaya jika pemandu didatangi orang yang tidak dikenali. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun mensyaratkan setiap tempat letak kenderaan dipasang dengan CCTV serta pengawal keselamatan yang mencukupi. Menterinya, Datuk Seri Ong Kating mahu pengurusan bangunan sentiasa memantau apa yang dirakamkan CCTV manakala pengawal keselamatan sentiasa meronda. Sekarang ni kebanyakan parking lot dia terutamanya yang basement kan. So far dia macam gelap, lepas tu tak ada security, apa-apa boleh berlaku kat situ. Macam tak selamat lah, terutama bagi wanita lah. Macam saya kata tadi, tambahkan ada pengawal, lepas tu lengkapkan lagi dengan sistem-sistem TV, kamera. Letak kamera ataupun satu bagi idea saya lah, security meronda menaik basikal ke, itu pun salah satu idea yang bagus juga kan. Allowance khas bagi pakar perubatan kesihatan awam akan dikaji supaya setanding dengan pakar klinikal. Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Ming berkata, kajian allowance itu kena pada masanya kerana sumbangan sektor kesihatan awam amat penting terutama dalam mencegah wabak dan penyakit berjangkit serta memastikan rakyat Malaysia sihat. Datuk Chua berkata, pada masa ini, allowance yang diterima oleh pakar kesihatan awam sekitar RM910 hingga RM1,680 sebulan. Kadar itu hanya 70% daripada yang diterima oleh pakar klinikal di hospital. Now I've told the Ministry of Health that we have to ensure whatever happens in the future, if we were to restructure the service of the Ministry of Health, and we must restructure, we cannot have the old system. Because the world is restructuring and we cannot be left behind and we don't restructure. But when we restructure, take care of the public health people. Mengenai wabak sindrom pernafasan akut yang teruk, SARS, Datuk Chua berkata hasil tindakan pantas pakar-pakar perubatan kesihatan awam Malaysia berjaya membendung wabak itu daripada merebak. Sebaliknya, beberapa negara menghadapi masalah menangani penularan wabak itu kerana ramai pakar kesihatan awam mereka meninggalkan perkhidmatan itu untuk berkhidmat dalam sektor yang menawarkan gaji lumayan. Datuk Chua berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Persidangan Kesihatan Malaysia 2003 di Ibu Negara. Persidangan 2 hari ini dirasmikan oleh isteri Perdana Menteri, Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Masyarakat tani akan menikmati taraf hidup lebih baik dengan perubahan besar yang bakal dialami sektor pertanian negara dalam tempoh 3 tahun menerusi Kementerian Pertanian diperbadankan MOA Inc. Selain itu, Menteri Pertanian Datuk Muhammad Effendi Nurwawi berkata MOA Inc. juga bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan negara melalui sektor pertanian, peladangan dan penternakan. Datuk Muhammad Effendi yang melancarkan manual Kementerian Pertanian diperbadankan MOA Inc. berkata import makanan kini berjumlah 7 bilion ringgit setahun dan jumlah itu dijangka meningkat kepada 20 bilion ringgit pada 2010. Dengan pengenalan MOA Inc., katanya akan membantu mengurangkan bil import makanan negara. Pendekatan MOA Inc. akan menggembling pemikiran, tenaga dan sumber 25,000 kaki tangan kementerian dan 13 agensi dan jabatan di bawah kementerian itu. Langkah itu membolehkan transformasi sektor pertanian negara kepada satu sektor yang lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Kumpulan sasaran utama adalah masyarakat yang terbabit dalam pertanian tradisional seperti pesawah, penternak dan nelayan, juga pelabur swasta.
Dalam menjayakan program ini, Datuk Muhammad Effendi berkata semua projek pertanian akan diberikan sokongan perkhidmatan sehingga ke peringkat pemasaran. Ini termasuk penyediaan sumber manusia yang mencukupi, sumber kewangan, infrastruktur dan teknologi terkini. Jadi dia memang bila seorang pengurus projek tu dia melaksanakan projek, dia akan ikut manual ni. Dia tahu bila Mardi masuk, bila Farma masuk, bila JPS masuk, bila Bank Pertanian masuk. Kerana projek ini kadang-kadang memerlukan infrastruktur, maka JPS akan terlibat. Atau projek ini akan memerlukan pinjaman kredit, Bank Pertanian akan terlibat. Tapi it will be very systematic. Pegawai penguatkuasa syari'i di seluruh negara diarah memberi tumpuan membantras kegiatan yang boleh memesong akidah umat Islam termasuk kenyataan yang didalangi tokoh politik. Ia antara usaha bersungguh-sungguh kerajaan bagi membendung kegiatan pihak tertentu yang sering mengelirukan masyarakat Islam dengan ajaran dan fahaman yang bercanggah. Jadi kalau kita renung senario umat Islam yang ada di Malaysia ini, maka prioriti yang harus kita tumpukan atau perhatian ni ialah dari segi soal apa tu dari segi apa tu akidah itu sendiri, akidah umat yang masih tercemar dan masih tercemar dan tercabar bila wujudnya ajaran-ajaran yang tidak ada kena mengenai Islam. Beliau berkata demikian dalam pertemuan dengan pegawai penguatkuasa syari'i seluruh negara di Putrajaya siang tadi. Antara yang dikenal pasti penyelewengan akidah yang membimbangkan umat Islam di negara ini ialah penyebaran ajaran sesat selain kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin politik. Datuk Seri Abdul Hamid mengakui pegawai penguatkuasa syari'i gagal memberi tumpuan kepada kes berkenaan kerana jumlah mereka tidak mencukupi. TV3 difahamkan hanya terdapat 133 pegawai penguatkuasa syari'i di seluruh negara. Keadaan ini memaksa Majlis Agama Islam di negeri melantik imam dan pentadbir masjid sebagai penguatkuasa secara kontrak sekaligus menyaksikan tindakan penguatkuasaan kurang berkesan. Tindakan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyatukan bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan juga dikenal pasti punca penguatkuasaan kurang berkesan kerana berlaku percanggahan kepentingan. Rakyat Malaysia digesa memikirkan cara yang berbeza di samping mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kemerdekaan mulai 17 Ogos hingga 17 September depan. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Paduka Abdul Kadir Sheikh Fazil berkata, usaha kreatif setiap anak Malaysia dan pihak swasta amat signifikan dalam menyerikan bulan yang bermakna itu. Sebagaimana yang kita tahu, kita merayakan kemerdekaan ini untuk mengingatkan diri kita dan juga generasi muda tentang erti kemerdekaan, peri pentingnya kita bersyukur di atas segala kejayaan yang kita telah perolehi setakat ini, dan juga untuk merancang supaya kita akan terus selamat dan makmur pada masa hadapan. Sambutan kali ini ujarnya agak unik kerana ia juga satu penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang akan bersara Oktober ini. 22 tahun pemerintahan beliau, negara telah menjejaki era baru dan menempuh pelbagai rintangan dengan mengekalkan keharmonian bangsa. Seperti mana 3 tahun yang lalu, sambutan Bulan Kemerdekaan akan mendukung 5 acara kemuncak, iaitu pelancaran pada 17 Ogos, acara keagamaan, ambang merdeka pada 30 Ogos, perarakan Hari Kebangsaan dan penutupan pada 17 September sempena memperingati penubuhan Malaysia. Buat julung kali, perarakan Hari Kebangsaan akan diadakan di Putrajaya, projek perintis Perdana Menteri. Bulan Kemerdekaan juga akan menarik pelancong asing kerana ia selari dengan bulan jualan mega dan musim panas di Eropah dan Timur Tengah. Datuk Paduka Abdul Kadir mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan sambutan Bulan Kemerdekaan 2003 di Ibu Negara siang tadi. Kegiatan rosakan telefon awam makin menjadi-jadi. Butirannya seketika nanti.
Syarikat Telekomunikasi Negara ini sedang mengkaji kemungkinan menukarkan semua telefon awam menggunakan wang shilling dengan kad prabayar. Ini dilakukan bagi mengatasi masalah vandalisme yang mengakibatkan kerugian ratusan juta ringgit kepada syarikat pembekal perkhidmatan. Antara syarikat yang sedang bertukar kepada sistem prabayar ialah anak syarikat Telekom Malaysia, Payphone. Butirannya bersama wartawan Fazli Ahmad. Inilah senario yang kerap dialami pada pelbagai kemudahan awam, terutamanya telefon awam, baik di bandar maupun di kampung. Selain tidak dijaga dengan sempurna, kebanyakan telefon awam rosak. Fenomena ini bukan saja berlaku di kawasan sunyi, tetapi juga di kawasan taman perumahan dan premis perniagaan. Paling ketara penjenayah vandalisme, merosak dan mencuri shilling telefon awam kini turut dilaporkan. Kau bawa barang-barang kau duduk kata apa semua tu kan, buka-buka. Berapa orang apa? 2 orang. Ya, dia buat waktu bila tu? Malam lah. Daripada pengakuan saksi ini, TV3 membuat tinjauan di sekitar kawasan bandar dan kampung dan mendapati masalah ini kian berleluasa. Walaupun kemudahan awam ini dilengkapi ciri keselamatan, tetapi penjenayah vandalisme berupaya mengatasinya. Mereka lazimnya menggunakan gergaji untuk memotong kunci pengadang peti shilling ini. Kemudian peti besi ini ditebuk bagi membolehkan penyelak di dalamnya dicungkil. Dianggarkan setiap peti besi yang penuh mempunyai shilling melebihi RM300. Bila start ni saya tengok kebanyakan telefon ni dikopak lah, digaji dikopak begitu ya di kampung. Kemungkinan ni vandalisme ni dia mungkin penagih kot. Orang ramai kita sendiri, pengguna sendiri yang susah. Patutnya kita kena ambil kesedaran bila kawan ni rosak. Kita sendiri yang nak menanggung rasa kecewa bila tak boleh gunakan public road ni. Patutnya kita kena timbul kesedaran. Kita kena jaga sama-sama, masing-masing pakat jagalah public ni macam hak kita sendiri. Cadangan saya ni bagi pihak berkuasa tambahkan lampu di sebelah malam. Berlaku kejadian ni sebelah malam selalunya pada mungkin remaja-remaja yang tak bersekolah ataupun lepasan sekolah, bukan orang yang tua-tua. Jadi saya rasa kesedaran ni patut berlaku semasa di dalam sekolah lagi. Semasa sekolah benar-benar dihargai. Anak syarikat Telekom Malaysia Berhad, Payphone, menyifatkan masalah ini sebagai amat serius dan sukar dibendung. Syarikat itu mengalami kerugian berjuta-juta ringgit termasuk kehilangan wang, peti telefon dan juga kos memperbaiki kerosakannya. Bagi mengatasi masalah itu, Pengurus Besar Komunikasi Korporat Telekom, Datuk Sawai Boncok berkata, pihaknya kini sedang berusaha menggantikan telefon awam menggunakan shilling dengan kad prabayar. Mengikut undang-undang sedia ada, mereka yang terbabit dengan kesalahan mencuri boleh didakwa mengikut Seksyen 379. Sabit kesalahan boleh dipenjara 7 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Walaupun undang-undang sedia ada amat berat dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi ia tidak akan berkesan jika penguatkuasaan serta kesedaran masyarakat mengenai peranan dan tanggungjawab bersama menjaga harta awam ini lemah. Hakikatnya umum mengetahui semua kemudahan telefon awam ini dibina di tempat tumpuan umum. Justru persoalannya bagaimana gejala tidak sihat seperti ini masih boleh berlaku. Fazli Ahmad, TV3. 26 daripada 118 syarikat berjaya dikeluarkan daripada senarai nota amalan PN4 sehingga 9 Jun lalu setelah tindakan menyusun semula kedudukan kewangan masing-masing. Menurut Menteri Kewangan kedua, Datuk Dr. Jamaluddin Jarjis, pencapaian itu mendorong kerajaan mengarahkan Suruhanjaya Security tampil dengan syarat baru yang lebih fleksibel bagi memberi lebih ruang kepada baki syarikat yang masih tersenarai di bawah PN4. Laporan Dewan Rakyat bersama Syahril Kadir. Menurut Datuk Dr. Jamaluddin, dalam tempoh berkenaan 13 syarikat papan pertama dan 13 syarikat papan kedua berjaya dikeluarkan daripada senarai PN4. Manakala baki 92 syarikat masih belum menyempurnakan pemulihan semula kedudukan kewangan masing-masing. Kerajaan mengeluarkan arahan ini kepada SC supaya mengadakan satu kaedah untuk membantu mereka mengenangkan
pemegang saham minoriti, supaya mereka ini kerugian mereka, permasalahan-permasalahan mereka, bila syarikat ini dapat dipulihkan dan disenaraikan kembali, insya-Allah perkara mereka ini dapat cuba dibela. Arahan itu ada kaitan dengan kedudukan pasaran modal negara yang semakin bertambah baik setelah kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi baru-baru ini. Dalam satu lagi perkembangan, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chan Kwong Choi memaklumkan Dewan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sedang mengkaji cadangan meningkatkan jumlah pelaburan di luar negara. Ketiga ini dianggarkan hanya 1% pelaburan KWSP dibuat di luar negara. Langkah bagi memastikan KWSP dapat mengeluarkan dividen lebih baik pada masa hadapan. Baru-baru ini KWSP mengumumkan dividen berjumlah 4.25%. Antara bentuk pelaburan yang diberi tumpuan ialah pelaburan dalam sekuriti kerajaan Malaysia serta pinjaman dan bond yang risiko pelaburannya adalah rendah. Pada masa yang sama memberi kadar pulangan lebih baik dan stabil serta tempoh matang hutang yang lebih panjang. Esok Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad jangka membentangkan rang undang-undang pindaan Perlembagaan Persekutuan Pasal 46 yang akan masukkan jumlah baru bilangan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Selepas persempadanan semula kawasan pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah kerusi Parlimen telah meningkat kepada 219 sementara Dewan Undangan Negeri meningkat kepada 567 buah kerusi. Laporan Syari Kadir, TV3. Sebentar nanti laporan Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Antara paparannya, Unilever Holdings mahu kukuhkan jenama untuk terus berdaya saing. Unilever Holdings Malaysia Sdn Bhd akan memberi tumpuan kepada pengukuhan jenamanya sebagai strategi teras syarikat untuk memastikan ia bertapak kukuh dalam kegiatan perniagaannya. Pengerusinya Danny Ang berkata Unilever juga akan menambah kegiatan pengiklanan dan promosi sebagai elemen penting kepada pengukuhan jenama produk Unilever. Building our brands is the core of our business and nothing else. We are not selling products. We are selling brands. We are marketing brands. So that is something that we will focus 100% of our energy in doing. Danny terdahulu menghadiri perjumpaan dan taklimat bersama beberapa pengurusan kanan TV3 yang turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Ahmad Farid Rizwan. Katanya Unilever sentiasa menyusun strategi bagi memantapkan jenamanya, meningkatkan pemahaman pengguna, pembangunan pelanggan dan memperluaskan rangkaian pelanggannya. Unilever adalah antara pengeluar barangan penjagaan dan isi rumah serta makanan utama di Malaysia. Ia juga antara pengiklan terbesar di negara ini yang mana sebahagian besar daripada barangannya muncul sebagai peneraju pasaran bagi beberapa kategori produk. Antara produk popularnya ialah Breeze, Lux, Lipton, Planta, Noor, Ladies' Choice, Walls, Sunsilk dan Dove. Syarikat Pembiayaan Pembangunan Hartanah Malaysia Building Society Berhad MBSB menjangka mampu memungut balik pinjaman bernilai 100 hingga 200 juta ringgit hingga akhir tahun ini. Menurut pengerusinya Tan Sri Abdul Halim Ali, keyakinan ini berdasarkan pelan penstrukturan semula pembiayaan yang lebih menguntungkan serta perancangan korporat 5 tahun dari 2003 hingga 2007. Katanya MBSB yang mencatatkan kerugian pinjaman 916 juta ringgit sejak 5 tahun lepas berjaya mendapatkan semula 22 juta ringgit antara Januari hingga Mei 2003. MBSB yang terbabit dalam pemberian pinjaman bercagarkan hartanah pegangan bebas atau pajakan menjangka mencatat keuntungan tahun ini atau awal tahun depan. Tahun lalu, ia merekodkan kerugian sebelum cukai sebanyak 124 juta ringgit. Selain itu, MBSB juga akan memperkenalkan produk kewangan terbaru berasaskan Islam Ogos depan. Tan Sri Abdul Halim ditemui selepas menghadiri mesyuarat tahunan MBSB 2003 siang tadi.
Mayu Sanani untuk laporan selanjutnya. Pengilang kelapa sawit di seluruh negara harus memanfaatkan sepenuhnya sisa buangan kilang terbabit bagi dijadikan produk yang berdaya saing, terutamanya palpa dan kertas. Menurut Menteri Perusahaan Utama, Datuk Seri Dr. Lim Keng Yek, langkah itu mampu mengubah Malaysia daripada sebagai pengimport kepada pengeksport bahan itu. Malaysia mengimport hampir 3 bilion ringgit palpa dan kertas setahun. Dijangka mencatat jurang semakin lebar antara pengeluaran dan penggunaan bahan ini. Bagaimanapun, terdapat antara 12 hingga 15 juta tan bahan sampingan pengilangan kelapa sawit dalam bentuk tandan kosong yang boleh menggantikan kayu dalam pengeluaran palpa dan kertas. Sehubungan itu, pengilang kelapa sawit digesa merebut peluang ini dengan menjadikan bahan sampingan kelapa sawit sebagai serat untuk dibekalkan kepada kilang palpa. Jika dapat direalisasikan, ia akan menjadi usaha pertama seumpamanya di dunia menghasilkan palpa dan kertas dari bahan buangan pengilangan kelapa sawit. Mitsubishi Airtrack, pelopor kenderaan rekreasi generasi baru, mampu memenuhi citarasa pelbagai gaya hidup dan peringkat. Selepas mendapat sambutan menggalakkan USF Highcom, iaitu syarikat yang bertanggungjawab membawa masuk kenderaan Mitsubishi, melancarkan satu lagi versi terbaru Airtrack pada awal tahun ini. Segmen Gear 5 kali ini memaparkan model Mitsubishi Airtrack Turbo, kenderaan pacuan 4 roda sepenuh masa. Gaya baru Airtrack Turbo ternyata menarik dan menyalahkan kualiti yang sememangnya diambil berat oleh Mitsubishi Motors. Konsep ini menghasilkan kenderaan rekreasi pacuan 4 roda era baru dengan tahap prestasi serba boleh menjangkaui kenderaan lain dalam kelas yang sama. Ia mengisi posisi unik kerana mampu menggabungkan pemanduan yang mesra dan bertenaga selain mengetengahkan penampilan baru. Daya tarikannya dikuatkan lagi dengan prestasi pengendalian yang cukup baik yang pasti menggamit pembeli untuk memilikinya. Ruang anjal yang dapat memberi keselesaan untuk kegiatan harian daripada kegunaan sekeluarga hingga untuk bersiar-siar. Konsep dalaman yang berjiwa bebas, Airtrack tampak menawan dengan beberapa ciri. Ruang dalaman bergaya mewah gabungan ciri moden memberi kebebasan untuk suasana selesa dan tenang ketika memandu. Ketinggian tempat duduk depan 600mm membolehkan penglihatan lebih jelas. Fungsinya begitu pragmatis dengan tombol gear diletakkan di tengah bahagian bawah panel dashboard yang berbentuk T. Ini menyebabkan pergerakan pemandu dan penumpang tidak menghadapi banyak halangan. Tempat duduk belakang boleh dilipat 60-40 menyediakan ruang bagasi yang luas. Sejajar dengan trend masa kini, ia dibangunkan dengan enjin ECI Multi 2.0 liter 16 injap Dodge. Model yang menggunakan enjin ini diklasifikasikan sebagai kenderaan emisi rendah. Teknologi turbo yang dipadankan seperti yang dipasang pada Lancer Evo 7 terbukti dapat membekalkan kuasa maksimum 240 bhp. Enjin itu dipadankan dengan transmisi Manutronic Invex 2 Mode Sport 5 kelajuan. Transmisi automatik boleh diubah kepada manual apabila keadaan memerlukan. Suspensi Airtrack Turbo menggunakan susunan McPherson di depan dan hubungan pelbagai di belakang terbukti sangat popular bagi model Mitsubishi lain. Roda 16 inci dan jarak lega dari tanah pada 195mm membolehkan ia dipandu ke mana sahaja. Selain menggunakan badan Realized Impact Safety Evolution atau RISE, model ini mempunyai ciri keselamatan yang tinggi. Ia termasuk beg udara Dual SRS untuk memberi perlindungan tambahan, sistem ABS dan EBD. Airtrack Turbo dipasang dengan ABS 3 saluran dan 4 pengesan dengan agihan kuasa brake elektronik EBD. Menampilkan prestasi unggul, gaya inovatif dan fungsi yang versatile, Gear 5 memberikan 4 bintang kepada Airtrack Turbo. Diimport sepenuhnya, ia dijual pada harga RM167,000. Walaupun kenderaan rekreasi ini boleh dikategorikan sebagai performance car dan hanya mampu mencapai kelajuan maksimum 180 km sejam, kuasa pecutannya amat mengkagumkan. Secara keseluruhannya, Airtrack Turbo ini sesuai dimiliki kepada mereka yang mempunyai dan inginkan kehidupan aktif. Walaupun berorientasikan sporty dan ranggi, tidak bermakna anda yang sudah berkeluarga tidak boleh memilikinya.
Sentiasa pastikan tayar mempunyai angin yang mencukupi untuk prestasi kenderaan yang cemerlang. Kekurangan angin boleh menyebabkan tayar cepat haus dan berlakunya pembaziran petrol. Tip penjagaan kenderaan itu tadi dibawa kepada anda oleh Vortex, prestasi unggul setiap masa, peneroh anda Caltex. Segmen luar negara bersama Suhaimi Ahmad. Antara paparannya, Syiah Iraq menambah lagi tekanan ke atas tentera Amerika agar segera berundur. Menyusul nanti, Polis Selangor tumpaskan sindiket mesin slot bernilai RM6 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin tertinggi Syiah Iraq Ayatullah Ali Sistani menyuarakan rasa tidak senang dengan tentera Amerika yang masih lagi berada di negara itu setelah 10 minggu menceroboh. Kenyataan beliau itu dinyatakan dalam akhbar The Washington Post. Bimbang dengan situasi berkenaan, Ayatullah Ali menuntut Washington memberi ruang untuk penduduk Iraq sendiri mentadbir negara mereka. Kemarahan sama turut disuarakan penduduk Iraq yang giat-giat melancarkan tunjuk perasaan. Di Basra, ribuan penduduk berhimpun di jalan raya menuntut pengunduran segera Pakatan Amerika Britain dan penyertaan lebih ramai wakil awam dalam kerajaan tempatan. Biarpun bahasa Inggeris yang pada setengah sepanduk oleh kumpulan penunjuk perasaan ini tidak tepat penggunaannya, namun maksud yang disampaikan adalah jelas. Mereka tidak mahu jenayah, pencurian dan paling penting penghinaan terhadap warga Iraq apabila pihak luar terus berkuasa. Perarakan tunjuk perasaan ini turut melintasi kem tentera Britain di pinggir Basra. Ketika di kem ini, penunjuk perasaan menyerahkan petisyen menyenaraikan tuntutan membabitkan isu agama hingga ke hal politik. Seorang penunjuk perasaan berkata mereka sudah bosan menanti perubahan berlaku. Basra yang diletakkan di bawah pengawasan tentera Britain selepas kejatuhan Baghdad April lalu kini menyaksikan kebangkitan puak Syiah yang menentang rancangan Pakatan Penceroboh mengatur pemilihan ketua bandar ini. Dalam pada itu, saluran utama paip minyak di Hid, barat laut Baghdad terus terbakar setelah diletupkan oleh pihak tidak dikenali. Keadaan ini membahayakan penyediaan sumber minyak ke loji utama di Baghdad. Kebakaran saluran paip ini dikesan tentera Amerika lewat malam semalam. Koresponden Reuters yang berada di lokasi kejadian melaporkan tidak seorang pun tentera Amerika atau pegawai Iraq kelihatan untuk menghentikan kebakaran. Kebakaran adalah yang kedua terbesar seumpamanya membabitkan saliran paip minyak Iraq bulan ini. Tentera Amerika mendakwa kejadian pertama di Kirkuk berpunca dari kebocoran paip yang menyalurkan ekspor minyak Turki. Saliran paip minyak di Hid ini yang turut dilengkapkan dengan paip gas dibina pada 1980-an bagi menghubungkan loji minyak di selatan dan utara Iraq. Pegawai Kementerian Minyak Iraq berkata sebarang kerosakan ke atas saliran ini akan menjejaskan loji utama pemprosesan minyak Baghdad di Al-Dora. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Colin Powell berkata beliau menyesal dengan tindakan Israel membunuh pemimpin kanan Hamas Abdullah Qawasmi. Menurut Powell lagi, pembunuhan Abdullah boleh menggugat Pelan Damai Roadmap yang dirancang Amerika Syarikat, Rusia, Kesatuan Eropah EU dan PBB. Where else can we go? What else will we do? What choice do we have but to move forward now with this roadmap, with this total commitment of the international community? With all of these leaders standing together at Aqaba and saying, we are committed, we are obliged, we will move forward. Powell turut mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Agung PBB Kofi Annan, Menteri Luar Rusia Igor Ivanov, Ketua Polisi Luar EU Javier Solana ketika Forum Ekonomi Dunia yang bermula di Jordan semalam. Pertemuan bagi membincangkan usaha menggerakkan semula pelan roadmap yang kini terancam akibat perbalahan Palestin-Israel kian memuncak sejak 2 minggu lalu. Mereka juga sependapat mahu pelan damai ini diteruskan dengan Israel mengambil langkah menyerahkan kawalan keselamatan di semenanjung Gaza dan Baitul Laham kepada pihak berkuasa Palestin. Sementara itu, Kofi Annan berkata pendekatan perlu dicari bagi mengekang kejadian saling berbalas serangan di antara Palestin dan Tel Aviv. Namun katanya ia tidak akan tercapai tanpa kerjasama kedua-dua pihak berbalah.
Pelan damai roadmap dalam pada itu tercabar lagi apabila 4 pejuang Palestin ditembak mati tentera rejim. Sumber Keselamatan Palestin berkata keempat-empat anggota Al-Aqsa itu terkorban akibat bedilan kereta kebal Tel Aviv berhampiran bandar Beit Hanun. Tentera rejim bagaimanapun menafikan pihaknya membedil bandar berkenaan. Tel Aviv sebaliknya menuduh letupan disebabkan bom buatan sendiri yang cuba dipasang pejuang terbabit. Kejadian ini tidak menghalang tentera rejim meneruskan pencerobohan ke bandar Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Wakil Washington John Wolf yang dihantar bagi memantau serangan Palestin Tel Aviv mengadakan pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Keselamatan Palestin Muhammad Dahlan lewat malam semalam. Pertemuan bagi membincangkan pengunduran secara terperinci tentera rejim di semenanjung Gaza. Sekiranya pihak berkuasa Palestin berjaya mengawal keadaan di kawasan berkenaan, kuasa mereka akan diperluaskan ke wilayah yang diduduki Israel di tebing barat. Tentera Indonesia mensyaki wartawan Amerika Syarikat William Nelson bertindak sebagai pengintip bagi pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM. Nelson dikatakan bergerak dengan pejuang GAM sejak sebelum Jakarta menguatkuasakan undang-undang tentera di wilayah bergolak itu. Jurucakap tentera Ditya Sudarsono menurut laporan akhbar harian Aceh Serambi Indonesia berkata pihaknya kini sedang cuba mengesan Nelson. Menurutnya lagi Nelson sering menulis berita palsu berhubung operasi tentera di Aceh. Tindakan Nelson itu menurut Sudarsono lagi boleh dikategorikan sebagai cubaan untuk memusnahkan negara. Beliau didakwa sering menulis berita buruk tentang kegiatan tentera di Aceh tanpa terlebih dahulu merujuk perkara itu kepada mereka. Laporannya itu disebarkan menerusi internet dan Perkhidmatan Pesanan Multimedia MMS. Nelson dalam laporannya menuduh tentera bertanggungjawab membakar sekolah dan melatih kumpulan bersenjata. Laporannya yang berbentuk propaganda GAM dijual bertujuan mendapatkan wang. Nelson sebelum ini meminta tentera menjamin keselamatannya sebelum bertindak keluar dari hutan dan meninggalkan GAM. Tentera bagaimanapun memberi jaminan beliau tidak akan dicederakan tetapi perlu menjawab beberapa persoalan berhubung kegiatannya sebelum meninggalkan wilayah bergolak itu. Ketua Tentera Nasional Indonesia TNI, Jeneral Ria Mirzad Ria Cudu berkata Nelson yang beristrikan orang Aceh akan menghadapi hukuman sekiranya terbukti beliau adalah seorang pengintip. Nah, itu sekian laporan luar negara sukan selepas ini. Real Madrid juara Liga Spanyol musim 2002-2003. Saya masukkan bersama Faisal Ismail. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Salam sejahtera. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid? Real adalah juara bola sepak Liga Spanyol musim 2002-2003. Tetapi bukan mudah. Real terpaksa menunggu sehingga pada perlawanan terakhir Liga menentang Athletic Bilbao. Hironya pula Ronaldo. Pemenang kasut emas Piala Dunia 2002 ini menjaringkan 2 daripada 3 gol kemenangan 3-1 Real. Sekaligus memberikan Real juara Liga Spanyol buat kali ke-29. Ronaldo sekali lagi membuktikan dia adalah yang terbaik bila berhadapan peristiwa besar. Apa yang ditagih Real tertunai. Ronaldo dengan gaya rambut seperti ketika Piala Dunia 2002 memberikan Real gol pertama perlawanan.
Tetapi apabila hanya kemenangan sebagai jaminan, peluang Real mula tergugat sebaik Vitor Alquiza menyumbat gol penyamaan Bilbao. Berpunca sepakan bebas Roberto Carlos, Real kemudian mulai lega, tendangan derasnya terus ke gawang Bilbao. Kegembiraan dan pesta berterusan buat Real dengan rentak samba dari pemain Brazil sekali lagi menjadi tumpuan Ronaldo, memastikan Bilbao tidak lagi boleh menggugat apabila melengkapkan gol terakhir perlawanan. Sekaligus gol ke-23 Ronaldo pada musim pertamanya bersama Real dan yang lebih penting, gelaran juara Liga buat kali ke-29 untuk Real Madrid. Selaku juara, Real ada hak untuk bergembira. Simboliknya di kalangan pemain sungguh jelas, mereka membuktikan boleh dan sudah pun berjaya tanpa khidmat David Beckham. Kerana saingan kuat dari pasukan Real Sociedad dan juara hanya ditentukan selepas perlawanan terakhir, pemain berpesta dengan menjulang trofi replika. Yang penting Real sudah pun sah juara Liga Spanyol. Bagi pemain, inilah yang terbaik dapat dilakukan setelah Real mengeluarkan begitu banyak wang bagi menggunakan tenaga mereka, terutama Ronaldo. Setidak-tidaknya dia berjaya mengurangkan kesangsian sebahagian peminat semasa dibeli Real awal musim ini. Keadaan yang kini pasti menghantui ketua pasukan England dan bekas pemain Manchester United David Beckham. Cakap-cakap makin lantang mengenai tindakan Real memilih pemain tengah, sedangkan kelemahan yang paling ketara ialah di benteng pertahanan. Bagi Sociedad, menang menentang Atletico Madrid masih tidak memberi arti. Di depan dengan gol pertama menerusi Darko Kovacevic. Sociedad terus selesa giliran Javier de Pedro menambah jaringan. Ini disusuli dengan gol Nihat Kadvetsi untuk keputusan 3-0 memihak Sociedad. Tamat musim ini, Sociedad sekadar naib juara di belakang Real Madrid, diikuti Deportivo La Coruña dan Celta Vigo selaku 4 pasukan dari Spanyol ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Agak mengejutkan, Valencia hanya akan ke kejuaraan Piala UEFA bersama Barcelona. Tak sampai pun 24 jam, David Beckham akan tiba di ibu negara dalam rangka lawatan bersama penajanya di Asia. Destinasi sebelum Kuala Lumpur ialah Bangkok, Thailand. Bagaimanapun, ketibaan Beckham dan isterinya tidak semeriah di Tokyo minggu lalu. Bukan kerana tiada peminatnya di Thailand. Cuma yang jelas, penajanya tidak mahu menghebohkan kehadiran Beckham di negara itu. Kerana kehadiran semalam hanyalah transit sementara sebelum ke Kuala Lumpur esok. Mengikut jadual sebenar, Beckham hanya akan ke Thailand Rabu ini selepas lawatannya ke Kuala Lumpur dan Vietnam. Dan seperti di Tokyo sebelum ini, penaja awal-awal lagi sudah memberi amaran kepada wartawan agar tidak menanyakan soalan berkaitan kelab lamanya Manchester United, gaji dan kerjaya isterinya sebagai penyanyi. Amalan beberapa negara mengimport pemain pimpong dari China untuk mewakili negara masing-masing tidak akan dituruti Malaysia. Bagi Persatuan Pimpong Malaysia TTAM, cukuplah sekadar Malaysia menggunakan khidmat 2 jurulatih dari China bagi mencurah ilmu ke arah melahirkan pemain tempatan bertaraf dunia. Presiden TTM Datuk Chan Kong Choi menyatakan pendiriannya pada Majlis Penerimaan Tajaan untuk program pembangunan TTAM. Sumbangan akan digunakan bagi menampung kos menyediakan 4 pusat latihan pimpong kebangsaan di Melaka, Sarawak, Kedah dan Selangor. Kesemua 4 pusat latihan pimpong akan melatih 20 pemain di bawah bimbingan 2 jurulatih import dari China, Li Zumin dan Yao Lin Ying. We are actually fighting an uphill battle. Very, very tough battle. We spend so much resources, so much time, so much effort to bring up the level of the technique, level of performance of the local players. Datuk Chan yakin dalam tempoh terdekat, pemain tempatan akan mampu mencapai tahap antarabangsa. Apatah lagi untuk menyaingi pemain import China yang mewakili pelbagai negara lain. Dengan itu, sekian saya masukkan bersama Yusanani seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Polis Selangor berjaya menumpaskan sindiket mesin slot haram terbesar dalam serbuan di sebuah gudang di Kampung Baru, Ampang Jaya. Rampasan membabitkan 3,000 mesin slot haram bernilai kira-kira 9 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Muhammad Nur Hamad berkata, serbuan dilakukan oleh 6 pegawai dan 50 anggota Polis Ampang Jaya diketuai Assistant Commissioner Azmi Hashim. Operasi bermula jam 11 pagi tadi hasil maklumat orang ramai. Saya percaya kemungkinan mesin-mesin ini adalah telah digunakan di seluruh
Lembah Kelang lah, masa kegiatan ini berleluasa tidak lama dulu. Dan saya mintalah kepada orang ramai supaya terus menelpon saya untuk memberi maklumat-maklumat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan jenayah dan juga berbagai-bagai apa juga kegiatan. Gudang berkenaan dipercayai digunakan untuk menyimpan dan membaiki mesin slot yang rosak. Menurut Datuk Muhammad Noor, pihaknya kini sedang menjalankan siasatan untuk mengesan pemilik gudang berkenaan serta anggota kumpulan yang terlibat. Ujar beliau lagi, kesemua mesin slot yang dirampas dibawa ke Ibu Pejabat Polis untuk tujuan pemantauan dan tindakan susulan bagi membantras kegiatan haram ini. Pengeluar aiskrim terkemuka Walls kini bukan sekadar menyediakan pelbagai cita rasa aiskrim untuk pilihan rakyat Malaysia, tetapi juga memikul satu lagi tanggungjawab iaitu mengukuhkan institusi kekeluargaan. Walls menawarkan habuan wang tunai sehingga RM80,000 bagi keluarga yang layak menghabiskannya dengan membeli belah dalam sehari. Peraduan Walls Family Challenge adalah yang pertama diadakan di negara ini. Ia bertujuan mencari keluarga yang berjaya mengharungi cabaran berkat daripada kekuatan hubungan, penyatuan dan kebijaksanaan mereka mengatur strategi. Peraduan bertema One Family, One Mind, One Mission itu akan diadakan pada 19 Julai ini, manakala peluang membeli belah bagi pemenang akan bermula pada 20 Julai. Pengurus besar Walls, JV Rahman berkata, ia juga adalah antara usaha syarikat memperkenalkan 4 perisa baru aiskrimnya iaitu Very Berry Strawberry, Nuts About Coffee, Butterscotch Honey dan Chocolate Heaven. Saya memang selalu beli kan, memang selalu itulah. Memang anak-anak suka makan. Dia perisa coklat dia paling suka lah. Sebab dia punya perisa adalah amat berbeza dengan perisa-perisa lain. Jadi dia cukup nikmat lah. Dari segi perisa macam mana maksud abang? Perisa itu orang kata dia punya nak kata manis pun tidak manis. Dia kata sederhana lah. Keluarga yang ingin menyertai Walls Family Challenge perlu membeli mana-mana 2 perisa aiskrim berkenaan dan menjawab beberapa soalan mudah. Menurut Rahman, meskipun peserta perlu berdepan dengan cabaran untuk meraih hadiah lumayan, tetapi yang penting, Walls mahu setiap pesertanya bergembira. Kita imbas tajuk utama. Polis sahkan mayat wanita yang ditemui rentung adalah Kenny Ong Le Kian. Kerajaan kaji naikkan allowance khas pakar perubatan. Program apresiasi seni atau NS Expression yang diadakan sempena Bulan Citrawarna 2003 peringkat kebangsaan di Port Dickson mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam.